Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali kepada kelas cikgu. Okay, pada hari ini kamu akan belajar tentang rumusan tingkatan 4 yang formatnya berbeza daripada PT3 yang telah kamu jalani pada tahun lepas. Okay, kita akan sama-sama tengok macam mana rumusan ini secara umum dan cara-cara kamu nak menjawab rumusan ini. Okey, rumusan secara umum. Okey, panjang petikan yang diberikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Okey, petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Okey, maknanya setiap petikan tersebut, okey, bukan ada satu kehendak soalan tetapi ada 2 malahan mahupun 3. Okey. Sekurang-kurangnya ada 2 fokus dalam satu soalan, ada 2 kehendak soalan. Okey, bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 fokus yang berbeza tetapi mempunyai tema yang sama. Okey, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Okey, ini yang berbeza daripada apa yang telah kamu belajar pada tahun lepas. Okey, untuk SPM dia tidak beri kehendak soalan. Okay, kamu kena analisis petikan dan kamu kena cari apa fokus ataupun kehendak soalan tersebut. Okay, bahan satu terdiri daripada petikan yang diambil dari mana-mana sumber yang tidak kurang dari 2 fokus dan serta panjangnya lebih kurang 300 patah perkataan. Okay, bahan dua pula diambil daripada bahan yang berbeza, contohnya diambil daripada petikan, prosa, puisi dan grafik, tetapi kedua-dua bahan tu mempunyai tema yang sama. Kalau satu tu tema COVID, lagi satu tu mestilah sama, temanya COVID, cuma kehendak soalannya berbeza. Calon dikehendaki menulis rumusan berdasarkan semua bahan yang diberikan dengan menentukan fokus 1. Kita ringkaskan kepada F1 dan fokus 2 kita ringkaskan kepada F2. Sekiranya terdapat 2 bahan ataupun dia boleh jadi F1, F2, F3 sekiranya ada 3 bahan, maknanya kalau ada 3 bahan, contoh petikan 1, grafik 2, ada lagi pantun, bahan yang ketiga. Kemungkinan ada 3 fokus. Kalau dia ada 2 fokus, kamu hanya tentukan 2 fokus sajalah. Fokus 1 dan fokus 2. Kalau ada 3 fokus, 3 bahan, kamu kena cari ketiga-tiga fokus tersebut. Maka keseluruhan isi ialah 20 markah. Pendahuluan kalau kamu tulis, kamu dah dapat 2 markah. Isi keseluruhannya 8 isi. Kali 2 kamu akan dapat 16 markah. Dan kesimpulan 2 markah. Markah bahasa secara keseluruhan kalau kamu dapat cemerlang, keseluruhannya ialah 10 markah. Jawapan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Cikgu akan ajar tips-tips menganalisis soalan rumusan. Tips yang pertama, kamu kena baca arahan dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali. Apabila dapat soalan, baca dengan teliti petikan tersebut sekurang-kurangnya 2 kali. Kemudian baca bahan 1 dengan teliti untuk mengesan fokus 1 dan fokus 2 yang terdapat dalam petikan. Bila kamu dah dapat isi, gariskan isi bagi fokus 1 dan fokus 2 yang terdapat dalam petikan tersebut. Teliti bahan 2 dan bahan 3, kalau ada bahan 3, untuk mengesan fokus 1, fokus 2 mahupun fokus 3 dalam bahan tersebut. Fokus bagi setiap bahan, lazimnya boleh terdiri daripada, ada 8 ni, ada 8 kriteria ataupun 8 fokus yang kebiasaannya boleh kita pecahkan. Kalau kamu baca petikan tersebut, kamu baca ayat-ayat tersebut, kamu kena klasifikasikan, ayat ni merujuk kepada apa.
Okay, sama ada dia merujuk pada ciri, sama ada dia merujuk pada kesan, okay, sama ada dia merujuk pada faedah. Okay, itu kamu akan kena tentukan. Okay, apa fokus ataupun kehendak soalan yang sebenar-benarnya. Okay. Ada 8 fokus. Okay, yang pertama, ciri ataupun kriteria ataupun sifat. Yang kedua, punca, faktor ataupun sebab. Yang ketiga, cara, kaedah ataupun langkah. Yang keempat, kesan, akibat ataupun impak. Yang kelima, faedah, manfaat, kelebihan, kebaikan ataupun kepentingan. Okey. Seterusnya, peranan ataupun tanggungjawab ataupun tugas. Okey, yang terakhir, sumbangan, jasa ataupun pengorbanan. Okey, maaf ada kesilapan sedikit di situ. Okey, baiklah kelas. Okey, ini adalah contoh rumusan ataupun petikan rumusan dalam SPM. Okey. Kalau kamu tengok petikan ni tidaklah panjang, okey, sebanyak 120 kata perkataan. Okey. Okey, kalau kamu perasan di sini cikgu dah highlightkan setiap warna-warna kuning ni. Okey. Okey, contohnya ayatnya ialah setiap lapisan masyarakat seharusnya menyuburkan amalan gaya hidup yang mengutamakan penggunaan sumber secara berhemah demi memelihara alam sekitar dan sumber yang semakin berkurang. Okey, ayat seterusnya, hutan yang menjadi sumber ekonomi negara juga dipelihara dan diurus dengan baik untuk memastikan kelangsungan peranan serta sumbangannya kepada kesejahteraan manusia sejagat. Okey, lagi. Okey, oleh itu kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram untuk mengelakkan kejadian yang lebih buruk berlaku. Okey, kalau kamu baca ayat di perangan kedua ni, okey, pada ayat yang ketiga ni secara terang-terangnya, okey, dia merujuk pada langkah. Okey. Langkah apa ni? Okey, dia kata kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan perlu menghentikan kegiatan pembalakan haram untuk mengelakkan kejadian yang lebih buruk berlaku. Okey. Dekat sini, okey, kamu dah boleh golongkan kalau kamu baca ayat tersebut, kamu dah boleh golongkan fokusnya ialah untuk apa? Okey, fokusnya ialah untuk langkah-langkah. Okey. Apabila dia memberi suggestion ataupun memberi cadangan, okey, macam mana nak menghentikan, okey, nak menghentikan ataupun memelihara alam sekitar, okey, kamu dah boleh golongkan dia merujuk pada fokus satu iaitu langkah. Okey. Kamu kena baca petikan ni, kamu kena golongkan. Okey, agak-agak ayat ni termasuk dalam apa? Sama ada langkah, sama ada kesan ataupun sama ada dalam kesan positif, kesan negatif. Okey. Itu kamu kena golongkan. Okey, itu adalah bahan satu. Okey, seterusnya kebiasaannya, okey, dalam rumusan kebiasaannya ada 2 bahan ataupun ada 3 bahan. Okey, dalam contoh cikgu ni, cikgu bagi ada 2 bahan. Okey, kita baca sama-sama. Okey, apakah yang berlaku jika anda tidak menjaga alam sekitar? Okey, yang pertama dia kata terdedah dengan suasana kotor. Okey, mudah dijangkiti penyakit berbahaya seperti demam denggi, mudah didatangi binatang berbahaya, pelancong dari luar negara tidak berminat untuk datang melancong. Okey, nama baik negara terjejas. Okey. Kalau kamu baca-baca ni, okey, agak-agak apa dia punya fokus dia? Okey, fokus dia ialah merujuk kepada kesan. Okey, dia cakap kat sini, kalau kesan tak menjaga alam sekitar, okey, kita terdedah dengan suasana kotor, kita mudah dijangkiti penyakit, kita mudah didatangi binatang bahaya. So, bila kamu baca petikan ni, kamu analisis, okey, kamu kena golongkan dia dalam fokus yang seterusnya iaitu
Okey, fokus yang kedua ialah kesan tidak menjaga alam sekitar. Okey. Okey, seterusnya. Dalam rumusan dalam pembinaan rumusan, cikgu akan ajar cara-cara membina perenggan pendahuluan. Okey. Caranya sangat mudah, iaitu kamu boleh guna petikan ataupun rumusan. Okey, petikan ataupun rumusan membincangkan. Okey, kamu masukkan fokus 1. Okey, contoh kita dah dapat tadi fokus 1 kan? Okey, dan fokus 2. Okey, masukkan fokus 2 yang kamu dapat tadi. Okey, sebagai contoh. Okey, rumusan membincangkan langkah-langkah memelihara alam sekitar. Okey, itu untuk yang kita dapat pada petikan tadi. Okey, dan kesan tidak menjaga alam sekitar. Okey, itu adalah fokus 2 yang kita dapat dalam bahan 2. Okey, sangat senang. Okey, rumusan membincangkan. Okey, masukkan fokus 1. Okey, sambung dan masukkan pula fokus 2. Okey, baiklah kelas. Untuk sebagai permulaan pada hari ini, cikgu akan berikan latihan. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah di dalam petikan ni cikgu akan upload lah petikan ini. Cikgu nak kamu baca dengan teliti setiap perenggan. Ini adalah bahan 1. Bahan 1 ni merupakan petikan daripada perenggan 1 sampai perenggan yang kedua. Seterusnya kita ada grafik ni. Grafik ni merupakan bahan 2. Kalau kamu baca petikan ini saja, petikan daripada ini ada 2 fokus kelas. Cikgu dah bagi siap-siap. Cikgu dah bagi contoh yang pertama. Kalau kamu baca ayat ini, mereka menjadi mudah leka dengan peranti masing-masing dan seterusnya membawa perubahan ketara terhadap tingkah laku mereka. Dia cakap kat sini ialah tema di sini ialah petikan ni dia cakap pasal telefon pintar. Dalam ayat ini contoh mereka menjadi mudah leka dengan peranti masing-masing dan seterusnya membawa perubahan ketara terhadap tingkah laku mereka. Kat sini dia cakap apa ni? Kat sini kamu golongkan dia boleh menjadi sebagai kesan penggunaan telefon pintar. Itu adalah fokus yang pertama. Seterusnya kalau kamu baca pada perenggan yang terakhir, ayat ni ialah menerangkan keburukan penggunaan telefon pintar kepada anak. Kat sini kamu boleh dapat fokus yang kedua iaitu tanggungjawab ibu bapa dalam mengatasi masalah penggunaan telefon pintar. Sekarang cikgu nak kamu buat iaitu yang pertama ialah bina perenggan pendahuluan. Kita dah bincang tadi apa dia punya fokus. Kamu masukkan fokus 1 dan fokus 2 tadi untuk bina perenggan pendahuluan. Seterusnya cikgu nak kamu cari senaraikan isi bagi fokus 1. Daripada petikan tadi dengan bahan grafik tu, apa yang kamu dapat tentang kesan penggunaan telefon pintar. Seterusnya tugasan yang kedua ialah cikgu nak kamu senaraikan isi bagi fokus 2. Cari isi tentang tanggungjawab ibu bapa dalam mengenangi masalah tersebut. Cikgu bagi tu contoh hanyalah 1 untuk dua-dua fokus. Cikgu nak kamu cari. Banyak lagi jawapan untuk kedua-dua fokus tersebut dan kamu kena bina perenggan pendahuluan untuk rumusan ini. Cikgu ulang balik.
Okey, untuk kali ini kamu kena buat pendahuluan rumusan. Yang kedua, kamu kena senaraikan isi yang kamu jumpa untuk pukul 1.